Setiap keringat dan titisan darah anak watan dalam mempertahankan negara haruslah dihargai kerana setiap pengorbanan yang dicurahkan tidak ternilai dengan wang ringgit. Maka kita sebagai generasi pelapis dalam mempertahankan kedaulatan negara harus sedar akan jasa dan bakti yang pernah dicurahkan oleh perwira negara dahulu demi kedaulatan Ibu Pertiwi. Jika pada episod lalu kami paparkan latihan dan kursus, tetapi kali ini kami tampilkan perwira negara yang telah bertumpah darah demi udara keamanan yang dihirup hari ini. Kita bersama veteran Askar Wataniah, Lieutenant Colonel Nasir Hadi dan Pegawai Warung 1 Ilyas Ibrahim. Lieutenant Colonel Bersara Muhammad Nasir Abdul Hadi, anak kelahiran Negeri Sembilan, menyertai Regimen Askar Wataniah pada tahun 1970 kerana tidak sanggup tanah air tergadai ekoran tragedi hitam 13 Mei 1969. Dan saya mula-mula berlatih di padang sekolah. Di sekolah sekarang masa itu Askar Wataniah dia ada latihan dia setiap minggu, satu minggu, sebulan 2 kali dia buat kat ni padang sekolah. Jadi saya memasuki waktu itu nombor saya 125599. Prebet ya. Bukan prebet lah, rekrut lah masa tu, bukan prebet lagi. Bermula daripada prebet, terus berusaha gigih mengikuti pelbagai kursus di peringkat negeri, daerah, latihan tahunan dan akhirnya dicalonkan menghadiri kursus bakal pegawai sukarela di Pusat Latihan Askar Wataniah. Ketika itu dikenali sebagai PLAW pada tahun 1974. Tamat kursus di PLAW, beliau dinaikkan pangkat sebagai sarjan sebelum ditauliah sebagai Lieutenant Muda pada 19 September 1976. Sebab sebagai ni baru kursus satu dah tak banyak lagi pengalaman dah kena tengah. Sebab keadaan negara masa itu terutamanya East West Highway masa itu, Timur Barat ada masalah dan ancaman komunis. Jadi saya dikerah pada bulan Januari. Saya duduk dulu di batalion di Regimen 508 waktu itu di Seremban. Lepas itu saya dihantar ke Kelantan. Naik kereta api lah. Pergi sana kan. Lepas tu sampai sana transit dekat 8 Brigade yang mes pegawai. Lepas tu baru dihantar ke Lebuh Raya. Ketika berkhidmat sebagai kerahan, beliau menerima surat tawaran untuk melanjutkan pelajaran di Universiti Sains Malaysia USM. Namun itu tidak dijadikan alasan untuk meninggalkan seragam tentera. Sebaliknya terus kekal aktif bersama pasukan sehingga beliau menerima ijazah pada tahun 1981. Kerjaya beliau sebagai pendidik dan tentera terus berkembang. Bertugas di Maktab Perguruan Raja Melewar berpangkat Lieutenant Colonel. Beliau menubuhkan pasukan Askar Wataniah sebagai salah satu aktiviti pilihan core curriculum di institusi pendidikan itu. Jadi saya dengan kerjasama Cikgu Zakaria waktu itu, saya telah mengusahakan kertas kerja untuk menubuhkan Askar Wataniah di maktab. Dan jadi kita merupakan di Maktab Perguruan Raja Melewar tu kita merupakan yang mula sekali menubuhkan Askar Wataniah setelah tahun 42-45 Perang Dunia Kedua, kita yang menubuhkan. Pelopor. Sebab menangkan kalau di universiti ada pelapis, tapi di maktab tak ada, jadi tidak ada kesinambungan. Jadi kalau kita di sekolah ada kadet sekolah, di maktab ada Askar Wataniah dan universiti ada pelapis, jadi terus. Jadi makna kita mahu pemimpin dari guru sebenarnya. Jadi bila dia dapat jemaratkan, bila guru tahu berkenaan tentera, tak susah dia jadi guru pengakap. Bila dia tahu berkenaan tak jadi kawat, jadi tak ada masalah. Jadi sekolah pun untung. Hasil usaha mereka tidak sia-sia. Kertas kerja yang dihantar ke Kementerian Pertahanan diterima. Lebih manis lagi apabila usaha ini terus disokong penuh oleh pengetua maktab tersebut. Pada tahun 1987, cita-cita beliau dan Major Zakaria Sapri menjadi kenyataan apabila 45 orang bakal guru menyertai Askar Wataniah. Tegas beliau, guru yang mempunyai latar belakang ketenteraan merupakan aset yang tidak ternilai di dalam institusi yang mencorakkan anak bangsa sekaligus masa hadapan negara. Memang. Jadi sekolah jadi mantap. Di satu dia bila parade pun kalau apa kita guru, kita sebagai pengetua, kita tak ada halangan untuk menyampaikan perintah. Kita dah senang.
Kita tak ada takut masalah disiplin, tak ada timbul. Kita tak timbul masalah, kita boleh menghadapi. Dan latihan-latihan kita buat malam, kita buat aktiviti. Tak ada masalah. Tak adalah nak buang ular dalam latihan motivasi. Menceritakan kisah beliau mempromosikan Askar Wataniah ketika masih dalam seragam hijau satu waktu dahulu. Walau ke mana sahaja pergi, risalah mengenai Askar Wataniah pasti dibawa bersama. Baginya tiada istilah jemu untuk bercerita dan mewar-warkan mengenai kelebihan dan keistimewaan menyertai pasukan simpanan tentera darat itu. Bagi memastikan pengalaman dan kepakaran yang ada daripada mereka yang lebih dahulu memegang senjata, beliau menyarankan supaya ditubuhkan Persatuan Veteran Askar Wataniah. Banyak yang ini perlu kalau kita bincang tu, saya cakap ada kesedaran kena buat juga Persatuan bekas Veteran Askar Wataniah. Itu saya cadangkan. Bila tu dapat dia ni jadi katalis untuk biar Askar Wataniah, siapa yang lama-lama tu jadi. Jadi kita bukan apa persatuan, kita persatuan lah, tak kira lah. Saja nak macam persatuan bekas tentera kan. Jadi kadang dia orang pun tak tahu juga apa yang ada pada askar. Dia pencen pun dia tak tahu macam mana boleh dapat, dia mati dapat, dia ada dia tak tahu. Jadi itulah dia. Kalau ada tu lah siapa yang ni bolehlah buat Persatuan Askar Wataniah, Veteran Askar Wataniah. Dari Negeri Sembilan kita ke Perak untuk mengenali dengan seorang lagi pejuang tanah air. Itu yang kena attack tu, yang alias, private alias tu. Masa tu lebuh raya tu 77, saya ada dia saya jumpa dia masa hari tu. Dia pakai Wataniah, tuan bagus. Dia tanya kau berapa dapat ni? Dapat 1,500 itu hak kau. Bagus. Niat kau ikhlas. Ada askar yang ni pencen tak dapat yang kau. Okey, we deserve it.